Ketahuilah tuan-tuan, bahawa inilah nilai yang ada pada umat Islam sekarang. Umat Islam diratah, umat Islam dihancurkan. Peperangan di antara mereka, yang menang jadi Abu, yang kalah jadi Arang. Yang menang Israel, laknatullah. Yang menang Amerika. Kita dirobek, negara kita dipecahkan, bangsa kita dipecahkan, agama kita bergaduh di antara mazhab. Tuan-tuan mata sekalian, sebab apa? Tuan-tuan mata sekalian, kita berada di agenda kufar, kita berada di bawah agenda laknatullah ya alaihi, iaitu orang-orang Israel. Tuan-tuan mata sekalian, itulah sebenarnya nilai. Tiba-tiba dia, orang sini dia shot, tangan saya cepat peluh kot. Comah macam ni tak apa, insyaAllah. Pasal shot, saya tak tahu, mungkin berdemak kot. Ini kali pertama ada ustaz ceramah shot lah. Tuan-tuan mata sekalian, dalam suasana ini tuan-tuan mata Allah, bukan nilai duit yang saya datang pada hari ini untuk ajak tuan-tuan menyumbang, bukan. Kalau nilai duit tuan-tuan, kita tak mampu nak selesaikan masalah. Tapi apa yang saya datang pada hari ini untuk beri tuan-tuan satu kesedaran, awareness, satu kebangkitan bahawa umat Islam seluruh dunia kena bangkit untuk nyatakan supaya kita ubah nilai, kita ubah apa yang ada pada umat Islam, ciri-ciri umat Islam yang ada pada hari ini. Kita dipokotak-katikkan, bukan di tempat kita aja, malah di seluruh dunia. Sekarang kita berada di bawah agenda. Maka tuan-tuan dan puan mata sekalian, dengan pengalaman yang sedikit ini tuan-tuan, kita berkongsi dan insya-Allah ada buah, ada hasil yang kita akan dapat dalam pertemuan ini. Tuan-tuan mata sekalian, saya mewakili Yayasan Amal Malaysia. Kami sebenarnya NGO yang pergi ke Syria ni ramai. Dan saya tahu tuan-tuan, Syria, orang Kedah, sahabat-sahabat saya daripada Kedah, antara majoriti yang belajar di Kedah. Belajar di Syria, belajar di Kedah lah. Belajar di Syria. Ramai. Contoh daripada Derang kan, daripada Derang, Mahat Derang, daripada kawan-kawan daripada Baling, ramai kawan-kawan saya yang belajar di Syria. Tuan-tuan mata sekalian, cuma apa yang saya suka kongsi tuan-tuan, saya hanya menyampaikan sedikit perkara yang mungkin tuan-tuan boleh sambung lagi dengan ustaz-ustaz kita cerita. Tuan-tuan mata sekalian, bumi Syria bumi yang cukup hebat. Bumi yang disebut kisahnya dalam Quran. Bumi yang digelar Adul Anbiya, bumi para nabi. Buminya juga digelar Adul Kinanah, bumi sumpahan. Bumi ini tuan-tuan mata sekalian, pelbagai kaum yang pernah dicipta oleh Allah dan disebut dalam Al-Quran. Bumi ini lahirnya nabi-nabi. Bumi ini tuan-tuan mata sekalian, timbulnya sejarah menyebut pasar pertama sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pada musim panas berniaga di Syam. Ini buminya tuan-tuan. Tuan-tuan mata sekalian, bumi Dimashq ataupun bumi Syam, bumi yang telah terkenal sejak berkurun lama, masuk zaman Nabi, bila habis zaman Nabi disambut oleh para khulafa. Tuan-tuan mata sekalian, yang juga antara bumi yang mengumpulkan para sahabat yang paling ramai. Antara sahabat yang terkenal yang berada di Syam ialah Bilal bin Rabah, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang duduk dekat Syam. Tuan-tuan mata sekalian, bumi Syam, bumi Syria juga bukan hanya sekali itu, bumi Syria tuan-tuan sampai seluruh khilafah, termasuk khilafah Umayyah, menjadikan Syam sebagai tempat ataupun kita panggil pusat pemerintahan. Syam jadikan oleh khilafah Umayyah. Tuan-tuan terus masuk ke zaman khilafah Abbasiyah. Tuan-tuan terusnya masuk zaman khilafah Utsmaniyah. Tuan-tuan mata sekalian, bumi Syam juga bukan hanya sekadar terkenal dengan perkara tersebut tuan-tuan. Maka bumi Syam juga terkenal dengan para ulama yang cukup hebat. Ramai para ulama, ramai muhaddis, ramai mufassir. Dr. Ramadan Al-Buti lahirnya Syria. Atau lagi tuan-tuan, Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Mustafa Khin, Dr. Keftau, banyak tuan-tuan. Syekh-syekh ini yang zaman baru. Kalau zaman lama tuan-tuan, Dr. Mustafa Sibai, Said Hawa, semuanya lahir daripada Syria. Tuan-tuan mata sekalian, Dr. Muhammad Ali Sabuni pun lahir Syria. Tuan-tuan mata di Syria melahirkan tokoh-tokoh ulama yang cukup hebat.
Bukan zaman ini, zaman dulu lagi. Mungkin tuan-tuan pernah dengar nama Ibn Qayyim Al-Jauzi, Ibn Taymiyah, termasuk juga ulama yang cukup terkenal dalam mazhab kita, Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi, tuan-tuan mata sekalian, mati umur dia tak panjang, tahun 30-an. Dikatakan nombor 34, 33, 34. Imam Nawawi mati, tuan-tuan mata sekalian, dan sampai ke hari ini kita membaca kitabnya, 40 hadis Imam Nawawi, Al-Azkar, Syarah Sahih Muslim, banyak Dalilul Falihin, banyak buku-buku yang kita baca daripada karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi, tuan-tuan dan sekalian, bukan hanya sekadar seorang ulama, tapi Imam Nawawi adalah tokoh revolusioner, orang yang membangkit hasrat rakyat di Syariah. Ketika Malik Zahir, ni kisah dia tuan-tuan boleh buka buku 40 kisah, dia panggil kalau buku terjemahan ni, dia ada kisah dia 40 hadis Imam Nawawi tu. Dalam depan dia tu ada kisah kehidupan Imam Nawawi. Imam Nawawi bukan hanya sebagai seorang ulama, tapi Imam Nawawi juga seorang yang kuat berjihad. Ketika Mongol serang Baghdad, serang Iraq, ketika dia serang Iraq, habis orang-orang telah dibunuh, semua apa dia panggil khazanah ilmu di Baghdad telah dicampak ke sungai Furat, dan sungai itu tuan-tuan telah bertukar menjadi biru, tukar menjadi hitam, kesan daripada lunturnya dakwat, nak katanya banyak tak banyaknya khazanah yang telah dilempar. Maka ketika itu pemerintah Syariah, Governor Syariah ketika itu Malik Zahir, dia kata memang lepas perang dekat Iraq, tentera Mongol akan serang Syariah. Ketika nak terang Syariah tuan-tuan, Malik Zahir takut. Dia pun panggillah para ulama untuk bagi tahu fatwa supaya arahkan rakyat keluarkan duit untuk beli senjata, beli pertahanan. Beli. Tuan-tuan mata sekalian, saya nak tanya tuan-tuan, apa hukum mempertahankan negara yang nak diserang? Apa hukumnya? Bukan wajib saja, wajib mughallazah tuan-tuan. Wajib mughallazah, wajib berat namanya. Okey. Kena perang, kena wajib mempertahan, wajib kena infak. Tiba-tiba tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullah, dalam keadaan ulama-ulama lain bagi fatwa wajib keluar duit, arahkan semua rakyat Syariah keluarkan duit untuk bagi kepada pemerintah. Tapi tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullah angkat suara haram bagi duit pada pemerintah. Orang pun marahlah, pemerintah marah. Apa ni Imam Nawawi? Ni bukan main, belajar bukan main. Seorang alim, seorang ulama, tiba-tiba takkan tak tahu hukum orang nak serang negara Islam, kita wajib pertahan. Rupa-rupanya Imam Nawawi kata apa? Aku haramkan rakyat Syariah beri duit, infak harta mereka untuk pertahankan kerajaan, pertahankan negara. Bukan sebab aku tak tahu wajib tak wajib, tapi selagi mana kalung emas yang ada di leher raja tidak digadaikan, selagi mana ada harta-harta yang tak ada kena-mengena dengan rakyat, selagi mana ada benda, selagi mana minyak tak diturunkan, contoh. Selagi mana itulah tidak akan, aku akan berfatwa supaya rakyat Syariah diberi infak. Tuan-tuan mata sekalian, akhirnya Imam Nawawi, tuan-tuan mata Allah, ditangkap, dipenjara, disebat, dan kesan daripada sebat ni tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullah sakit dan akhirnya mati. Tuan-tuan mata sekalian, Imam Nawawi tuan-tuan, Allah bagi karamah pada Imam Nawawi. Makcik, Imam Nawawi satu hari baca buku, mentelaah kitab, dikatakan sampai 19 buah kitab. Kita satu kitab pun dah pening kepala. Pandang ustaz besar kecil, pak hilang. Tapi tuan-tuan, Imam Nawawi 19 buah kitab. Waktu malam zaman tu mana ada sangat sistem-sistem pencahayaan ni. Tapi orang dapat tengok di rumah Imam Nawawi pada waktu malam bercahaya. Apabila sahabat-sahabatnya bertanya, Imam Nawawi baca macam mana? Ada di kalangan mereka yang ternampak bahawa pada waktu malam hari ketika Imam Nawawi sedang membaca, Allah berikan karamah pada Imam Nawawi. Imam Nawawi wajahnya bercahaya, cahaya wajahnya mampu membaca, dia mampu untuk membaca. Subhanallah. Tuan-tuan mata Allah sekalian, Imam Nawawi tuan-tuan, ketika orang ketuk pintu rumah dia nak sembang dengan dia, nak tanya hukum dengan dia, dia kata sabar kejap. Bukan tak nak bagi, sebab Imam Nawawi nak kemas-kemaskan kedudukan rumah dia, nak bagi satu space
Satu tempat kosong untuk orang boleh duduk. Subhanallah. Imam Nawawi tuan-tuan penuh kitab kat rumah dia sampai tak ada tempat untuk orang tetamu datang. Rumah kita penuh dengan mangkuk, pinggan,